Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk bahagian ini saya akan membincangkan mengenai usahawan Muslim berjaya. Baiklah, untuk objektif pembelajaran bagi topik ini, kita akan memahami prinsip perniagaan menurut perspektif agama Islam, menentukan kriteria usahawan Muslim yang berjaya dan mengenal pasti strategi berniaga cara Rasulullah. Dan bagi memastikan topik ini dapat dibincangkan dengan baik, saya telah membahagikan topik ini kepada 3, iaitu yang pertama, prinsip perniagaan Islam, dan yang kedua, kriteria usahawan Muslim berjaya, dan akhir sekali kita akan mengetahui mengenai strategi berniaga cara Rasulullah. Kita mulakan dengan topik yang pertama, 6.1, prinsip perniagaan Islam. Terdapat 6 prinsip perniagaan Islam yang bakal dibincangkan dalam bahagian ini, iaitu dari segi yang pertama, bebas memilih jenis perniagaan, dan prinsip kedua, urus niaga tanpa riba, prinsip ketiga, layanan baik dan adil, prinsip 4, melindungi hak-hak penjual dan pembeli, prinsip 5, jujur dan amanah, dan prinsip yang keenam, rajin dan tekun. Prinsip pertama dalam perniagaan Islam ialah bebas memilih jenis perniagaan. Usahawan bebas memilih jenis perniagaan mengikut keperluan, mengikut darurah, hajah dan tahsiniyah dalam masyarakat. Namun perlu diingatkan supaya memilih jenis perniagaan yang halal tanpa ada unsur syubhah, iaitu unsur yang meragukan ataupun haram di sisi syarak. Unsur perniagaan yang meragukan itu tidak diketahui sama ada halal atau haram. Maka apabila tidak diketahui yang mana satu halal, yang mana satu haram, maka ia perlu dijauhi. Contoh, perniagaan yang berunsur haram seperti adanya unsur yang berkaitan dengan arak, judi, maksiat dan perkara-perkara haram yang diharamkan dalam Islam. Untuk prinsip perniagaan Islam yang kedua, iaitu urus niaga tanpa riba, kita perlulah mengingati bahawa riba hukumnya adalah haram. Pengharaman ini adalah bertujuan untuk menjaga kepentingan orang lain dan mengelakkan berlaku penindasan secara tidak langsung kepada individu tertentu. Prinsip perniagaan Islam yang ketiga pula, usahawan hendaklah memberi layanan yang baik dan adil kepada para pelanggan, iaitu usahawan perlu ada sikap sama rata dalam perniagaan tanpa memilih antara pelanggan yang mahu dilayan ataupun tidak tanpa sebarang alasan. Maknanya, semua pelanggan perlu dilayan sama rata dengan layanan yang baik dan tidak menimbulkan kemarahan pihak lain. Tiada pelanggan yang perlu dizalimi oleh peniaga dalam urusan jual beli. Peniaga perlu berbudi bahasa semasa bercakap dengan pelanggan, kerana berbudi bahasa ini bakal menimbulkan perasaan tenang dan senang hati yang bakal menggembirakan kedua-dua belah pihak. Prinsip perniagaan Islam yang keempat pula, melindungi hak-hak penjual dan pembeli. Kedua-dua pihak iaitu penjual dan pembeli mempunyai hak masing-masing dalam urusan jual beli. Kesepakatan atau persetujuan kedua-dua belah pihak antara penjual dan pembeli dalam proses jualan adalah sangat penting dan perlu dicapai sebelum berlakunya akad jual beli. Tujuannya supaya tidak berlaku pergaduhan setelah proses jual beli berlaku. Persetujuan ini perlu dinilai dari sudut harga jualan dan jenis barang jualan. Pelanggan tidak boleh dipaksa untuk membeli sesuatu jualan. Maknanya, mereka perlu diberi masa untuk membuat pemilihan dan membuat keputusan sama ada mahu membeli ataupun tidak sesuatu jualan. Tujuannya adalah untuk mengelakkan berlakunya penipuan selain menjaga hak-hak penjual dan pembeli dalam sesuatu urusan perniagaan. Prinsip perniagaan Islam yang kelima, jujur dan amanah. Sifat jujur dan amanah ini sangat penting dalam perniagaan.
Peniaga yang jujur tidak akan menipu timbangan atau menjual barang jualan yang kurang kualitinya atau rosak. Contoh yang dapat kita lihat bagaimana Rasulullah merupakan seorang yang jujur dalam berniaga. Jadi, sifat jujur ini, jujur dan amanah ini perlu dicontohi. Apabila ada rasa amanah, penipuan tidak akan berlaku. Peniaga tidak akan menipu pembeli. Peniaga tidak akan mudah mengambil kesempatan terhadap pelanggan dengan menipu duit pelanggan semasa berbelanja. Apabila penjual berterus terang mengenai kekurangan sesuatu barang jualannya, hubungan baik antara penjual dan pembeli akan sentiasa terpelihara, selain dapat menimbulkan keyakinan pembeli terhadap penjual. Ini bermakna sikap jujur dan amanah tidak merugikan peniaga sebenarnya. Bahkan, sikap ini dapat membantu untuk menimbulkan keyakinan pembeli terhadap penjual. Bagi prinsip perniagaan Islam yang terakhir, iaitu prinsip ke-6, rajin dan tekun. Sesuatu pekerjaan apabila dilakukan dengan bersungguh-sungguh pasti ada kelebihannya. Justeru, usahawan perlu rajin berusaha dan tekun berniaga untuk mencari rezeki yang halal. Kerana tekun berniaga dan rajin berusaha ni dapat memberi keberkatan dalam kehidupan. Kerana Allah menyukai individu yang bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu kebaikan. Baiklah, bagi merumuskan 6 prinsip perniagaan dalam Islam, kita boleh melihat kembali di sini. Yang pertama, prinsip yang pertama, bebas memilih jenis perniagaan. Prinsip kedua, urus niaga tanpa riba. Prinsip ketiga, layanan baik dan adil. Prinsip 4, melindungi hak-hak penjual dan pembeli. Prinsip 5, jujur dan amanah. Dan prinsip ke-6, rajin dan tekun. Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai prinsip perniagaan Islam, kita boleh melihat rujukan Pengantar Perniagaan Islam oleh Syed Muhammad Ghazali Wafa, Syed Adwam Wafa, Muhammad Nasri Mat Hussein dan Muhammad Hizam Hanafiah tahun 2005. Baiklah, kita akan terus ke tajuk berikutnya. Topik berikutnya 6.2, kriteria usahawan Muslim berjaya. Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan mengenai konsep usahawan Muslim berjaya dan kriteria-kriteria asas usahawan Muslim berjaya. Konsep usahawan Muslim berjaya. Kejayaan ataupun istilah Arab disebut sebagai al-falah. Al-falah itu adalah kejayaan. Kejayaan dalam bahasa Arab ialah al-falah. Al-falah ini adalah sinonim dengan kefahaman untuk mencari keredaan Allah. Jadi, objektif kejayaan itu hendaklah setiap tindakan yang dilakukan mengikut peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh syarak. Untuk mengaplikasi amalan keusahawanan, usahawan Muslim perlu mempunyai kesedaran beragama dengan berpegang kepada 3 asas penting, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Kesedaran dan keyakinan terhadap 3 asas ini, iaitu asas akidah, syariah dan akhlak, akan membantu usahawan Muslim untuk membuat pertimbangan konsep halal dan haram serta dosa dan pahala, kerana yakin bahawa setiap tindakan yang dilakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gambaran usahawan Muslim berjaya merupakan individu yang memenuhi tanggungjawab dengan Allah, sesama manusia dan sesama makhluk yang lain. Kita akan berbincang lanjut mengenai kriteria-kriteria asas usahawan Muslim yang berjaya berdasarkan 5 aspek berikut, iaitu yang pertama, berpegang teguh kepada cara hidup Islam. Yang kedua, berusaha melalui saluran yang dihalalkan oleh agama. Yang ketiga, menghayati nilai-nilai murni. Yang keempat, menginfakkan harta ke jalan Allah. Dan yang kelima, menunaikan tanggungjawab terhadap diri, keluarga dan pekerja. Kelima-lima kriteria ini adalah kriteria asas untuk usahawan Muslim berjaya.
Kriteria asas usahawan Muslim berjaya yang pertama ialah berpegang teguh kepada cara hidup Islam. Usahawan Muslim yang berjaya merupakan individu yang berjaya menghayati tuntutan keagamaan dalam amalan mereka. Berpegang teguh kepada ajaran agama Islam ini perlu menjadi asas yang kukuh untuk menjadikan seseorang usahawan itu ada sifat tawaduk, iaitu menundukkan diri secara hakiki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iltizam dan penghayatan yang tinggi terhadap cara hidup Islam yang sempurna dalam setiap aspek kehidupan akan melahirkan sifat-sifat taqwa dalam diri individu tersebut dengan adanya kecenderungan untuk mengerjakan kebajikan dan mengelakkan kemungkaran. Ini bermakna usahawan Muslim yang berpegang teguh kepada cara hidup Islam, dia akan mudah melakukan kebajikan dan mengelakkan diri dia daripada terlibat dengan perkara-perkara maksiat maupun kemungkaran. Dia akan melakukan segala yang dituntut, yang diperintahkan oleh Allah, dan dia akan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Kriteria asas usahawan Muslim berjaya yang kedua ialah berusaha melalui saluran yang dihalalkan oleh agama. Islam mengharamkan sebarang bentuk urus niaga yang mengandungi unsur-unsur kezaliman, ketidakadilan, penindasan, diskriminasi dan sebagainya. Hal ini kerana perbuatan-perbuatan buruk ini tidak selari dengan ajaran agama Islam dan fitrah manusia. Perolehan yang didapati oleh para usahawan iaitu hasil keuntungan perniagaan dengan cara yang baik dan halal merupakan suatu bukti ketaatan seorang hamba yang memenuhi keperluan ibadahnya kepada Allah dan memikul tanggungjawab sesama makhluk. Menurut Muhammad Tariq dan Muhammad Abdul Wahab Fatani tahun 2021, perniagaan yang bercampur dengan perkara-perkara terlarang seperti riba, maisir dan gharar juga harus dijauhi kerana perkara-perkara terlarang ini bahkan memberi kesan yang negatif kepada usahawan sama ada di dunia maupun di akhirat. Untuk kriteria asas usahawan Muslim berjaya yang ketiga, usahawan perlu menghayati nilai-nilai murni. Manusia perlu memanfaatkan harta kekayaan yang telah dianugerahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah dan juga berbuat baik sesama manusia. Caranya adalah dengan memanfaatkan sebahagian daripada harta kekayaan untuk membantu golongan yang memerlukan dan tidak melakukan kerosakan di muka bumi. Abdul Mumin dan Suhaili tahun 2005 menyenaraikan nilai-nilai murni keusahawanan yang banyak disentuh dalam Al-Quran dan As-Sunnah seperti nilai kepimpinan dan pengurusan yang baik, berani menghadapi risiko, amanah, sabar dan bersedekah. Selain itu, Muhammad Tariq dan Muhammad Abdul Wahab Fatani 2021 menyatakan nilai-nilai murni yang diamalkan akan melahirkan individu yang lebih bertawakal kepada Allah dalam segala urusan berbekalkan kesabaran. Maknanya untuk mengamalkan nilai-nilai murni ini bukan satu benda yang mudah dan perlu ada kesabaran untuk menjadikan individu tersebut seorang individu yang lebih bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan. Kriteria asas usahawan Muslim berjaya yang keempat ialah menginfakkan harta ke jalan Allah. Setiap individu Muslim dituntut supaya bersedekah kepada golongan yang memerlukan, mengeluarkan zakat dan menginfakkan sebahagian daripada harta mereka ke jalan yang diredai oleh Allah. Ini bermakna usahawan juga tidak ketinggalan dituntut untuk bersedekah dan menginfakkan harta ke jalan Allah. Segala perolehan atau pendapatan usahawan Muslim akan menjadi nikmat dan kebajikan jika disalurkan kepada jalan kebaikan. Isu zakat, isu sedekah tidak boleh dipandang ringan kerana ia merupakan satu tuntutan kepada setiap individu Muslim. Baiklah, untuk kriteria asas usahawan Muslim berjaya yang kelima,
usahawan hendaklah menunaikan tanggungjawab terhadap diri, keluarga dan pekerja. Kriteria ini adalah kriteria yang terakhir yang akan kita bincangkan untuk bahagian ini. Usahawan Muslim yang cemerlang hendaklah berjaya mematuhi tuntutan keagamaan secara sepenuhnya terhadap diri sebagai seorang Muslim dengan menjaga solat, bayar zakat, berakhlak terpuji, melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Selain itu, usahawan Muslim yang cemerlang juga merupakan pemimpin yang perlu bertanggungjawab kepada ahli keluarga mereka. Bukan sahaja kepada diri, usahawan Muslim yang cemerlang juga mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga mereka. Seterusnya, usahawan Muslim yang cemerlang juga perlu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perusahaan yang dijalankan. Ini bermakna segala urusan yang berkaitan dengan pekerja, kebajikan pekerja dan keadaan pekerja semuanya harus diambil tanggungjawab sepenuhnya oleh usahawan. Kebajikan pekerja dan suasana ceria dan keharmonian tempat kerja perlu diambil berat oleh setiap usahawan Muslim yang cemerlang. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, kita boleh merujuk kepada 3 bahan rujukan ini, iaitu mengenai penerapan budaya keusahawanan dalam masyarakat Islam. Yang kedua, potensi dan cabaran perniagaan e-dagang pasca COVID-19, suatu cadangan penyelesaian, dan kriteria usahawan berjaya, satu perbincangan dari perspektif Islam. Topik berikutnya, kita akan melihat dengan lebih lanjut bagaimana Rasulullah berniaga. Topik 6.3 merujuk kepada strategi berniaga cara Rasulullah. Untuk kandungan topik, kita akan membincangkan 3 perkara iaitu kunci kejayaan dalam sesuatu perniagaan. Yang kedua, promosi barangan mengikut cara Rasulullah. Dan yang ketiga, ciri-ciri perniagaan berjaya yang ditunjukkan oleh Rasulullah sendiri. Kunci kejayaan dalam sesuatu perniagaan bergantung kepada 3 perkara, iaitu yang pertama, penambahan perkhidmatan. Yang kedua, penambahan nilai. Dan yang ketiga, penambahan kualiti. Ini bermakna dalam perniagaan ada 3 kunci kejayaan penting yang kita perlu perhatikan. Sama ada untuk menambah perkhidmatan, menambah nilai ataupun menambah kualiti. Dalam strategi pemasaran, layanan yang baik menduduki tangga yang paling teratas, yang paling penting dalam sesuatu perniagaan. Konsep strategi pemasaran cara Rasulullah ini sangat jelas menempatkan pelanggan seolah-olah seperti raja. Jadi, kita boleh ambil pengajaran bagaimana cara Rasulullah mempromosi barangan dan antara aspek-aspek penting yang perlu ditekankan dalam proses mempromosi barangan mengikut cara Rasulullah adalah seperti berikut. Yang pertama, penampilan menawan. Mungkin dari segi senyuman, dari segi perawakan yang baik. Yang kedua, membina hubungan. Membina hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang ketiga, mengutamakan keberkahan. Keberkatan rezeki itu lebih penting kerana keberkatan itu akan memberi kesan yang positif kepada diri peniaga serta ahli keluarganya. Yang keempat, memahami keadaan pelanggan. Apa keperluan pelanggan? Apa kehendak pelanggan? Yang kelima, mencipta kepercayaan terhadap pelanggan. Cara untuk mencipta kepercayaan terhadap pelanggan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah adalah dengan bersikap jujur kepada para pelanggan. Seterusnya, cara mempromosikan barangan mengikut cara Rasulullah. Yang keenam adalah memberikan layanan yang maksimum kepada pelanggan. Yang ketujuh, membina komunikasi yang baik. Yang kelapan, menjalin hubungan yang baik. Yang kesembilan, menghormati setiap bentuk permasalahan yang berkenaan dengan produk, pasar maupun pelanggan. Yang kesepuluh, mencipta suasana satu komuniti. Yang ke-11, sentiasa berintegrasi. Dan yang ke-12,
mencipta rasa keterlibatan serta menawarkan pelbagai pilihan kepada pelanggan. Ciri-ciri perniagaan berjaya yang ditunjukkan oleh Rasulullah, jika kita dapat simpulkan di sini, ada 3 perkara utama, iaitu mengutamakan pelanggan, sikap jujur dan bermurah hati. Ciri-ciri perniagaan berjaya yang ditunjukkan oleh Rasulullah yang pertama, iaitu mengutamakan pelanggan. Baginda melayan pelanggan dengan baik, seolah-olah seperti raja. Hubungan yang baik yang bakal terbina dalam perniagaan dengan adanya layanan yang baik ini dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Seterusnya, jujur. Sikap jujur dalam setiap tindakan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan. Nilai tambah ini, iaitu jujur, akan dapat membantu penerimaan pelanggan terhadap produk. Sikap jujur ini dapat membina kepercayaan jangka panjang kepada peniaga. Rasulullah sendiri akan jujur menjelaskan kelebihan dan kekurangan produk yang diniagakan. Keadaan ini nampaknya berkesan sebenarnya untuk menarik hati pelanggan. Yang terakhir, kita lihat pada ciri-ciri perniagaan berjaya yang ditunjukkan oleh Rasulullah, iaitu bersikap bermurah hati. Rasulullah tidak akan meletakkan margin keuntungan yang tinggi. Ini menunjukkan baginda sangat bermurah hati dalam proses jual beli dengan tidak meletakkan harga barangan yang terlalu tinggi. Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai strategi pemasaran cara Rasulullah, bolehlah merujuk buku yang tertera di skrin, iaitu Strategi Pemasaran Cara Rasulullah oleh Zain Abdul Rahman 2013. Sekian diharapkan maklumat yang dikongsi bagi tajuk Usahawan Muslim Berjaya dapat memberi sedikit input dan manfaat kepada semua yang menonton video ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.